Hey guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Adakah anda seorang yang adventurous? Suka untuk hiking ataupun berkemah? Mungkin video ni sesuai untuk anda sebab saya akan menceritakan kisah-kisah menyeramkan yang berlaku ketika perkemahan. Ada kisah menceritakan waktu malam ketika sedang tidur di dalam kemah, mereka mendengar kanak-kanak perempuan menangis di luar kemah. Ada juga kisah yang menceritakan katil di dalam kabin yang terletak di Taman Negara Malaysia bergegar tiap kali mereka tidur. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini dan semestinya kisah-kisah ini tiada siapa yang tahu, tiada siapa yang dapat mengesahkan. Kita jangan terlalu taksub, kita anggap sahaja sebagai satu hiburan. Ini adalah 5 kisah perkemahan yang paling menakutkan dari seluruh dunia. 5. Nyanyian misteri di dalam hutan. Sebuah kisah yang berlaku di Australia. Kisah kelima yang akan kita lihat ialah kisah yang berlaku kepada adik-beradik yang baru sahaja membeli sebuah tanah yang terletak terpencil jauh di dalam hutan. Di sekitar kawasan tanah ni terletak sebuah tasik yang kecil. Penulis menceritakan tanah yang dibeli ni sunyi sepi. Tiada orang di sekeliling. Untuk masuk ke dalam pun agak dalam. Tiada jalan tar dan kawasan jalan berliku. Beberapa hari mereka di sana. Mereka membersihkan seluruh kawasan dan memutuskan untuk berkemah. Kejadian menyeramkan berlaku pada waktu malam. Bila semua orang sudah tidur, penulis terbangun untuk membuang air kecil. Dia keluar dari kemah dan masuk ke dalam hutan. Tapi pelik, ketika dia berada di luar, dia terdengar bunyi muzik seperti ada seseorang yang bernyanyi ataupun muzik dari radio. Di dalam minda dia, mungkin itu radio yang ada di dalam kemah abang dia sebab cuma abang dia sahaja yang ada membawa radio. Tanpa berfikir panjang, dia pun masuk ke dalam kemah dan tidur. Tidak sehingga keesokan harinya, dia menceritakan apa yang dia dengar semalam. Semua orang terkejut sebab adik-beradik yang lain tidak mendengar apa-apa semalam kecuali abang dia. Abang dia kemudian menceritakan pada malam tu dia keluar untuk merokok. Dia duduk di tepi tasik. Tidak sehingga beberapa minit kemudian dia mendengar bunyi muzik tidak tahu dari mana. Tidak mungkin datang dari radio yang dia bawa sebab radio tu rosak, tapi berbeza dengan nyanyian yang penulis dengar tadi. Dia mendengar nyanyian ni bukan dari dalam hutan tetapi dari tengah-tengah tasik yang semakin dekat dan dekat. Itulah kisah perkemahan kelima kita di dalam senarai ini. Seterusnya, kita dengar kisah tangisan gadis misteri. Sebuah kisah yang berlaku di Thailand. Kisah ni berlaku semasa penulis berusia 11 tahun. Mereka sekeluarga berkemah ke sebuah pusat perkemahan yang dikelilingi oleh hutan di Thailand. Untuk sampai ke sini agak lama sebab ia terletak di kawasan yang terpencil. Sekitar waktu lewat petang. Walaupun penat masih terasa, mereka perlu mendirikan kemah sebelum tiba waktu malam. Pada waktu itu lebih kurang 2 ataupun 3 buah keluarga yang juga ada di sana berkemah tidak jauh dari kawasan mereka. Dari lewat petang sehinggalah malam, mereka menghabiskan masa di luar bercerita sebelum semua masuk ke kemah masing-masing untuk tidur. Penulis tidur bersama abang dia di sebuah kemah, manakala ibu dan ayah di kemah yang lain. Tidak sehingga pukul 2 pagi, penulis terbangun sebab dia terdengar perempuan mendesah. Bunyi desahan tu didengar dari arah hutan menuju ke kawasan kemah mereka. Disebabkan terlalu penat, penulis tidak menghiraukan bunyi tersebut dan terus tidur. Tidak sehingga bunyi desahan tu bertukar menjadi bunyi tangisan. Dan apa yang lebih menyeramkan, bunyi itu betul-betul di depan pintu kemah mereka. Penulis semakin takut tapi menyangka yang kalau benda tu tidak dilayan, dia akan berlalu pergi. Dia salah sama sekali bila bunyi tangisan tu bertukar menjadi bunyi jeritan. Ketika ni, abang penulis yang tidur di sebelah tadi terbangun dan mereka berpandangan sesama sendiri. Tidak sehingga pukul 3 ataupun 4 pagi, barulah bunyi tu hilang. Malam tu mereka tidak dapat tidur. Keesokan paginya mereka menceritakan apa yang terjadi. Menyangka yang itu mungkin kanak-kanak dari keluarga yang berdekatan. Mereka salah sama sekali bila tiada seorang pun kanak-kanak perempuan di kalangan keluarga di situ. Bagi penulis, yang menakutkan bukan hantu, tapi macam mana kalau itu adalah seorang kanak-kanak perempuan yang sebenar. Dia datang dari mana dan apa yang terjadi dengan dia. 3. Bilik bergegar.
di Taman Negara Malaysia. Ini dikongsikan oleh penulis yang berasal dari Malaysia. Bukan perkemahan, tetapi mereka tinggal di dalam sebuah kabin. Mereka di sana di atas lawatan sambil belajar. Mereka ditempatkan di sebuah bilik kabin yang mempunyai 8 katil besi kesemuanya. Malam pertama, mereka di sana ketika sedang nyenyak tidur, mereka dikejutkan dengan 3 katil yang bergegar seperti digegarkan oleh seseorang. Mereka semua terbangun dan salah seorang dari mereka menghidupkan lampu. Sejurus selepas lampu terbuka, gegaran tadi berhenti. Pelik dengan kejadian ini, mereka semua memutuskan untuk sambung tidur. Tapi tidak beberapa lama kemudian, mereka terbangun sebab terdengar katil tadi bergegar lagi. Salah seorang berlari menuju ke arah suis lampu untuk membuka lampu, tapi bahu dia pada waktu itu seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak mahu lampu dibuka. Pada malam tu, kesemua mereka memutuskan untuk tidur di lantai dan mengejutkan bila semua di lantai, katil tidak lagi bergegar. Tiada penjelasan yang logik menjelaskan kenapa 3 katil tu bergegar. Tidak mungkin angin kuat, gempa bumi jauh sekali. Mungkin ada sesuatu yang tidak mahu mereka tidur di atas katil. Tiada siapa dari mereka yang tahu apa yang berlaku di sebuah kabin di Taman Negara ini, dan ianya misteri buat mereka sehingga hari ini. 2. Kemah yang dikelilingi tikus. Kisah yang berlaku di Florida. Menyeramkan atau menggelikan terpulang kepada penerimaan anda. Ini adalah kisah yang dikongsikan oleh seorang penulis yang bernama Jackman ketika mereka berkemah di sekitar kuari di Florida, Amerika. Berdekatan kawasan tersebut terdapat pusat perlupusan sampah. Jackman dan seorang lagi rakan mendirikan kemah di sebuah kawasan dengan pemandangan yang indah. Tapi setelah siap mendirikan kemah mereka, mereka didatangi oleh seorang lelaki yang mengarahkan mereka berpindah sebab petang tu dia mahu membakar sampah di pusat perlupusan dan adalah lebih selamat kalau mereka jauh dari situ. Jackman dan rakannya tadi pun memindahkan kemah mereka ke sebuah kawasan yang sedikit jauh dari tempat perlupusan sampah. Tidak sehingga waktu malam, mereka yang sedang tidur di dalam kemah dikejutkan dengan bunyi mencicit. Bukan dari seekor, tapi dari beratus ekor bunyi mencicit di luar kemah. Hairan dengan bunyi tersebut, mereka membuka sedikit pintu kemah dan melihat ratusan ekor tikus mengelilingi kemah mereka. Di atas kemah, di sekeliling peralatan kemah, mereka kemudian bergegas keluar dan menghalau tikus-tikus tadi menghidupkan api dan tidak tidur sehingga keesokan paginya. Mereka menyangka itu mesti tikus-tikus yang lari dari pusat perlupusan sampah sebab kawasan tersebut dibakar. Untuk malam kedua ni, mereka bergegas mengemas barang dan balik dari situ. 1. Bila kawan ditarik hantu air, Sabah, Malaysia. Ini adalah sebuah kisah benar. Pernah juga saya kongsikan di sini di episod yang lalu, sesuai untuk disekalikan di dalam video kita hari ini. Kisah ini melibatkan sebuah kejadian yang berlaku di sebuah kawasan sungai di Sabah. Kawasan sungai ini memang terkenal sebagai antara salah satu kawasan yang panas. Kononnya, setiap tahun mesti ada yang terkorban di sini. Kononnya, di sini ada tinggal makhluk asing, hantu air, ataupun di dalam bahasa Pasar Sabah dikenali sebagai galap. Kawasan sungai ini pula ialah kawasan yang terkenal sebagai pusat perkemahan sebab pemandangannya yang indah. Dengan itu banyak aktiviti dianjurkan oleh sekolah, universiti, kawan-kawan dan keluarga. Pada waktu ini, penulis adalah salah seorang dari 30 orang pelajar yang menjalankan aktiviti perkemahan di situ. Malam pertama, mereka di sana ada beberapa kejadian menyeramkan yang berlaku. Beberapa orang pelajar perempuan tiba-tiba resah. Ada yang menangis. Bila ditanya, mereka menceritakan melihat kelibat seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang di dalam hutan, seakan melihat mereka yang sedang berkemah di situ. Tapi insiden ini hanya beberapa pelajar sahaja yang tahu. Penulis dan rakan-rakannya cuba merahsiakan ini dari pelajar yang lain untuk mengelakkan mereka panik. Keesokan paginya, mereka menjalankan aktiviti seperti biasa, tidak sehingga lewat petang. Sekitar pukul 6.30 petang, mereka diarahkan untuk mandi sungai bersiap untuk aktiviti malam. Sekumpulan pelajar lelaki mandi di kawasan sungai yang lain, sementara pelajar perempuan di kawasan sungai yang lain. Tiba-tiba,
terdengar jeritan dari kumpulan pelajar perempuan. Salah seorang pelajar perempuan tenggelam di tengah-tengah sungai. Kesemua pelajar dan jurulatih pengiring bergegas mencari dia. Ada yang terjun ke dasar, ada yang pergi ke tebing, ada yang pergi ke kawasan hujung sungai, menyangka yang tubuhnya mungkin hanyut. Semua pelik dengan kehilangan pelajar ni. Bila kawasan tempat mereka mandi ni tidaklah sedalam mana, tetapi ia tidaklah cetek sangat. Macam mana dia boleh tenggelam? Tidak sehingga salah seorang jurulatih pengiring melaungkan azan sekuat-kuatnya. Bergemalah seluruh kawasan sungai. Kawan penulis yang lemas tadi bukan hanyut di hujung, bukan tersangkut di tebing, tetapi timbul di tengah-tengah sungai seperti baru dilepaskan oleh sesuatu. Saat itu juga perkemahan dibatalkan, kesemua kembali ke kampus. Kisah ini disembunyikan dari orang luar untuk tidak menimbulkan spekulasi. Tetapi bagi penulis dan peserta-peserta perkemahan pada malam tersebut, ianya satu insiden malang dan misteri yang bermain di minda mereka sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda rasa video ni menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe, tekan butang lonceng. Di sebelah butang subscribe, tekan all notification supaya anda mendapat message setiap kali kami memuat naik video. Follow juga kami di Facebook dan di social media yang lain. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik seperti ini di episod yang akan datang. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.